الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن استنى بسنته واهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله وأوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan marilah kita banyak-banyak meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita takut kepada Allah, ataupun dengan arti kata marilah kita mengerjakan segala perintahnya dan kita menjauhi segala larangannya. Itulah yang dikatakan puncak subsyuk bagi setiap kehidupan manusia di mana sahaja dia berada. Maka itulah yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam firman-Nya, inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya semulia-mulia di kalangan kamu di sisi Allah iaitu orang yang paling takut kepada. Marilah kita pakat-pakat beri peringatan, sama ada saya sendiri dan ikhwah hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian. Marilah kita pakat bubuk menjadi sera di dalam kehidupan kita, cara hidup iaitunya cara hidup yang bertakwa kepada Allah. Dan marilah kita pakat hidup menjadi mulia di atas muka bumi. Mulia di atas muka bumi artinya kita berwawasan untuk kita mulia di akhirat. Selama mana manusia hidup mulia, hidup baik di atas muka bumi, dia itu dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan segala perintah, dan dia ikut jejak langkah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengerjakan sunnah Nabi. Itulah yang dikatakan orang yang baik di atas muka dunia dan orang yang dapat kejayaan dunia dan akhirat. Hadirin sidang Jumaat yang dimuliai sekalian, masa sudah pun berlalu dari tahun ke tahun. Hari-hari memang kita bernafas ataupun bernyawa dengan udara Allah yang Allah beri kepada kita. Hari ini tanggal 3 bulan Januari 2014 ataupun 3 bulan Makkarakum 2557. Berarti umur kita 1 tahun sudah pun berlalu dan kita hampir dengan mati, sehampir-hampirnya mengikut takdir Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala firman di dalam surah Al-Isra: "Wa ja'alna al-laila wan-nahara ayatayn, famahawna ayatan laili wa ja'alna ayatan nahari mubsiratan litabtaghu fadlan min rabbikum wa lita'lamu 'adada as-sinina wal hisab wa kulla shay'in fassalnahu tafsila." Daripada ayat inilah kita boleh muhasabah diri kita sendiri, yang Allah Ta'ala wayak katanya kami jadikan malam dan siang sebagai dua petanda, dua sanyalan yang Allah beri kepada manusia, iaitu malam dia suruh kita berehat dan siang hari dia suruh kita kerja untuk cari
sara hidup ataupun nafkah. Dan untuk kita mengetahui hari, minggu, bulan dan tahun, iaitunya yang dikatakan hisab. Bilangnya tahun dan boleh hisab berapa tahun dah umur ataupun bergilirnya ganti di antara manusia yang hidup di atas muka dunia ni sejak daripada zaman dahulu sampai ke sekarang, dan kita sekarang ni akan pergi pula mewarisi anak-anak cucu kita. Itulah yang dikatakan tujuan yang sebenar yang Allah Ta'ala jadikan manusia di atas muka bumi, bukan sahaja untuk memuaskan hawa nafsu dia, untuk perasaan dia ataupun buat sesuka hatinya, tetapi setiap orang kena mengabdikan dirinya kepada Allah. Dalam arti katanya, setiap orang kena berasa katanya dia adalah hamba Allah, guna nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada dia dengan masa, makan, minum, boleh berpakaian dan apatah lagi. Kalau sekiranya orang kita pakak-pakak mikir, pakak sedar katanya alangkah indahnya hidup kita boleh beragama dengan agama Allah. Inilah yang menjadi satu nikmat yang kita perlu syukur, yang tak biasa kita minta mari ke dunia, tapi Allah Ta'ala hantar kita mari ke dunia. Yang kita tak biasa minta kita nak beragama Islam, tapi Tuhan takdir, Allah Ta'ala takdir kita beragama Islam. Maka tugas tanggungjawab kita lah yang menjadi sebagai asasi, kena jaga agama dan jaga amalan-amalan kita, terutamanya akidah. Akidah yang ada dalam dada kita, dalam hati kita, dalam tubuh badan kita. Kita kena plan itu menjadi praktikal ataupun praktikal. Yang dikatakan kalaulah akidah itu sebagai teori yang kita belajar, maka tersedia itulah yang kita kena bawa kepada aman. Kalaulah kita katakan dalam hidup kita pakat mengaku katanya kita hidup tidak ada orang yang sempurna, kecuali para nabi, para rasul yang hidup mereka itu adalah sempurna sebagai contoh kepada umat. Apatah lagi Nabi Muhammad SAW sebagai setinggi-tinggi contoh yang Allah sendiri royak kepada kita semua. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Kamu adalah orang yang mempunyai akhlak yang sangat mulia. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Dan bagi kamu sekalian, hai orang-orang yang beriman, pada Rasulullah adalah contoh teladan yang sangat baik. Para rasul dan para nabi adalah orang yang cukup sempurna di dalam cara hidup, sebab Allah Ta'ala pilih dia. Bukan dia nak. Tamnai nabi tidak ada siapa yang minta supaya dilantik dia jadi rasul, jadi nabi. Tapi Allah Ta'ala sengaja pilih orang-orang tertentu untuk jadi rasul. Lain daripada nabi dan rasul dikatakan orang biasa. Walaupun orang itu alim setakat mana pun dikatakan orang biasa. Termasuknya kita semua, memang kita ada sedikit sebanyak yang tak betul, tak penuh, geleceh, ada maksiat, ada pahala dan ada sebagainya. Sesempurna manusia hidup di atas muka dunia, iaitu orang yang nak cari kebenaran, nak cari keinsafan dan nak baiki hidup. Inilah yang dikatakan orang yang ada cit samna. Bila kita ada cit samna, berasa katanya nak baiki, nak ubah, nak patena, maka dengan tersendirinya kalau sekiranya kita usaha kata, bukan azal saja tak, tapi kita usaha serta dengan sungguh usaha kita istiqamah di atas jalan yang sebenar, insya-Allah hak kita usaha itulah yang dikatakan pahala yang tidak terhingga. Apatah lagi kalau sekiranya kita syukur satu lagi yang Allah Ta'ala takdir boleh kita hidup di zaman ni, zaman teknologi. Teknologi yang maju dengan cepat masa sekarang ni, alhamdulillah. Kalau orang-orang zaman dahulu dia tak tergambar katanya teknologi nak maju setakat ni. Kita tak tergambar lagi katanya 50 tahun, 100 tahun dan selepas daripada lepas pada tu anak cucu kita nak maju setakat mana. Kita berasa maju bercakap dengan teknologi yang ada pada masa sekarang. Dunia semua banding semua dengan satu pula ataupun satu kampung pada zaman ini. Ikut
Duduk gapa-gapa, duduk di niuci kita, duduk di tangan telunjuk kita. Kita nak heret ikut mana, atas, bawah, kiri, kanan, maka kita klik, kita pegang, kita tunjuk dan sebagainya. Dia akan mari di depan kita. Satu nikmat yang Allah beri kepada kita perlu kita syukur. Tapi hendaklah kita kuat agama. Kita jangan lupa walaupun teknologi yang manusia buat, rekod dan sebagainya, jangan lupa bahawa agama adalah asasi cara hidup setiap orang manusia. Kalaulah orang tu maju hanya ambil teknologi ataupun ambil dunia mari letak di depan, walaupun cerdik, bijak, pandai kecek, pandai rekod, pandai buat tu buat gani, tapi kalaulah agama tidak ada, maka kosong itu orang itu. Ikhwah yang dikasihi sekalian, umur yang Allah Ta'ala beri kepada kita makin hari makin berjalan dan berlalu. Kita ada hanya masa terhad hidup di atas muka dunia. Marilah kita guna satu perkataan yang Nabi SAW royak, katanya, khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia iaitunya manusia yang berfaedah kepada orang ramai. Daripada hadis inilah yang Allah Ta'ala royak banyak di dalam Quran supaya kita ni menjadi orang-orang soleh, orang-orang beriman, orang-orang yang pandai guna cara hidup di atas muka dunia. Allah Ta'ala bisa banyak perumpamaan masalul ard ataupun wadrib lahum masalan. Di dalam Quran memang banyak, iaitunya permisal ataupun permisalan, perbandingan yang Allah Ta'ala banding di atas muka bumi. Bumi ni kita hidup seperti orang-orang yang menani. Seperti ada di dalam suratul Hadid, orang yang menani pokok kayu apabila dia tabur butir ataupun benih, dia harap semoga satu hari nanti benih yang dia tani akan subur dan akan menjadi pokok kayu yang besar. Bila besar, orang menani saat ni, ladang saat ni, suka hati apabila melihat hijaunya pokok-pokok kayu yang dia tani. Boleh getuh, boleh ambil buah-buah kayu daripada pohon-pohon ini, dia hasil dapat tu. Tapi pada satu hari nanti Allah Ta'ala royak di dalam Quran bahawa pokok kayu yang hijau, yang besar akan layu dan akan berubahnya warna daripada warna hijau kepada warna kuning. Itulah perbandingan yang Allah royak di dalam Quran. Umpama ini sepertilah juga dengan cara hidup kita di atas muka dunia. Waktu kita masih hidup segar, kita masih lagi otak cerdik, otak bijak, pandang mikir, pandang kecek, cergah, waktu cergah ini, marilah kita pakai guna nikmat kesegaran, nyaman hidup kita, gagah. Selama mana kita masih lagi boleh debui faedah kepada diri kita, keluarga kita dan kepada orang ramai, marilah kita pakat-pakat sepakat. Dalam arti katanya, jangan duduk sore, tapi kita kena duduk pasal jamaah, kena duduk pasal ramai-ramai. Sebab itulah ikatan yang ada di dalam agama ni, Islam royak katanya, innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya orang-orang beriman adalah bersaudara. Seboleh-bolehnya dalam hidup kita, setiap orang jangan biada puak. Jangan biada orang tu, golongan tu. Kita semua adalah satu puak belaka, iaitunya puak Islam. Hak ni yang kita dengar. Berartinya yang Nabi bina pada zaman dahulu, di zaman dia, sampai ke Nabi meninggal dunia, Nabi pesannya supaya umat dia berpegang teguh dengan ajaran agama, iaitunya pegang dengan Quran, pegang dengan sunnah. Sebab itulah mari kita pakat bubuh dalam hidup kita. Dah kita berasa nak faedah diri kita kepada orang ramai. Jangan kerja sore. Kita kena pakat kerja ramai-ramai, pakat sepahami. Walaupun alih cara memikir memang menjadi fitrah sekolah jadi lagi. Semua orang memang yang mikir tak sama. Orang tu mikir lagu tu, orang ni mikir lagu ni. Tapi kita kena luah perasaan kita, dada kita, cara memikir kita. Barulah kita berasa katanya kita tak duduk di bawah pohon, ataupun kita bukan hanya dilikung dengan lingkungan yang spesifik. Tapi orang Islam adalah orang yang alami. Yang dikatakan orang alami iaitunya orang international, orang yang satu,
Bukan arti sakon di sini boleh gaul belakang dengan kafe, dengan gapo boleh belakang, boleh makan, boleh tidur, boleh minum. Bukan hak tu saja dah. Tapi sakon di sini dari arti agama yang sebenar, iaitu kita adalah buah. Walaupun kita duduk di tumpuk bumi negeri kita, tapi cara mikir kita, cara faham kita iaitu rakyat dunia. Kita boleh masuk dengan mana-mana pihak, mana-mana agama sekalipun, demi untuk maslahat kebaikan untuk kepada agama kita, menegakkan agama Allah, beritahu agama Allah kepada orang seluruh dunia. Sebab itulah berhajat kepada kita pandai faham beberapa bahasa. Bahasa ni adalah bahasa Allah Ta'ala belaka. Di tempat kita ada beberapa bahasa, tapi di alam lain ataupun yang dikatakan negeri lain, negara lain, memang kita kena pandai bahasa-bahasa mereka. Inilah yang dikatakan oleh Islam yang maju, dan oleh Islam nak kepada kemajuan demi untuk membantu agama Allah supaya lebih maju. Dengan teknologi yang ada Allah Ta'ala beri kepada kita, bukan sia-sia. Orang bijak-bijak ataupun budak-budak masa sekarang ni, alhamdulillah, pandai buka komputer dan buku bongga ni banyak perkara. Boleh jadi orang-orang tua, orang-orang yang umur dia berasa katanya ada dah, jauhi kau budak-budak. Alhamdulillah, orang tua sebagai tim besar, orang tua mesti dihormati. Orang muda mesti gigih dan mesti usaha demi untuk kejayaan kemajuan masa depan. Inilah yang dikatakan kita sebagai orang Islam. Walaupun orang muda cerdik, tapi dia tak tinggal orang tua. Orang tua yang boleh jadi tak ada denok dah di segi kemajuan dunia, teknologi, gatugan ni, tapi dia sebagai orang yang dihormati di dalam kehidupan. Inilah yang kita nak tengok faifan bagi setiap orang. Kalau dia boleh pejam mata, dia boleh tengok katanya dalam masa dia faifan tu, semua orang Islam maka pegang tangan belakang. Seperti mana yang Nabi besok akad bayat ataupun yang dikatakan akad sumpah. Nabi pegang tangan belakang para sahabat. Nabi berjanji demi untuk menegakkan agama Allah di atas muka bumi. Begitulah juga kita pada hari ini. Alhamdulillah, kita berpegang dengan Al-Quran, berpegang dengan sunnah Nabi, kasih kepada Nabi lebih daripada kita kasih kepada diri kita, keluarga kita dan sebagainya. Kasih kepada agama Allah, kasih kepada Allah lebih daripada kita kasih kepada mana-mana makhluk. Barulah dikatakan orang itu, ia memang patutnya sungguh dalam hidup dia. Kalaulah kita masih lagi dak pegang dengan ke dunia dak berasa katanya dunia belakang, kau tu sikit dunia, kau ni sikit dunia, memang berarti kita kena perak. Kasanak ketik kita semula, perak semula cara kita faham dalam agama. Sebab agama ni kalaulah orang yang faham, memang faham sungguh-sungguh, tidak kira orang baru masuk Islam ataupun orang yang sudah Islam lama dah. Seperti Nabi ditanya sallallahu alaihi wasallam, orang mari tanya Nabi, siapakah yang paling molek sekali? Ahsanun nas. Orang tanya. Nabi pun ayat katanya Nabi Yusuf. Kalau nak balik dengan semua Nabi, iaitu Nabi Yusuf. Nabi jawab. Sahabat Nabi bila tanya lagu tu, Nabi jawab kata Nabi Yusuf dengan sebab Nabi Yusuf ni anak Nabi. Dia sebagai anak Nabi, anak Nabi dan anak Nabi. Titik dia tu memang Nabi belakang. Tu Nabi Yusuf. Anak cicit dia, anak cucu cicit dia Nabi belakang. Sampai ke Nabi Isa alaihi salam. Sahabat Nabi raya katanya bukan waktu saya tanya, tapi saya tanya orang lain. Nabi jawab lah. Akhirnya yang Nabi jawab iaitu manusia yang geliga, an-nasu ma'adinu. Nabi jawab, manusia ni serupa dengan biji. Biji adalah biji besi, timuh, temaga, emas, perak, belia yang ada di dalam tanah. Walaupun emas itu ada dalam tanah berjuta-juta tahun, tapi emas adalah emas situ. Belia situ. Nanti siapa nak pergi gali, nak pergi ambil. Nabi misal manusia ni serupa dengan biji yang ada di dalam tanah. Khiyaruhum fil jahiliyah
khiyaruhum fil Islam idza faquhu. Nabi raya katanya terpilih mereka itu di zaman jahiliyah. Maknanya cerdik bijak dia di zaman jahiliyah. Hak tak kenanya iaitu akidah dia. Manusia apabila tak kena di akidah, tapi cerdik pandai. Nabi memang kan. Nabi memang dulu khiyaruhum fil Islam. Apabila orang dia masuk Islam, cerdik pandai dia. Nabi tak ada mongkam, Nabi tak ada tahu dah. Nabi guna lagi cerdik pandai manusia. Idza faquhu, Nabi raya katanya apabila orang itu faham semua-semua. Inilah yang dikatakan cerdik bijak yang ada pada diri setiap orang. Nak sikit dia itu partner. Nak macam mana awak jadi pandai guna cerdik sana. Pandai gunaความเฉลียวฉลาด. Hak dok penuh agama, dok penuh hidup. Cuba kita tengok. Orang Sia katanya dek son ke dekฉลาด. Budak yang buat sana adalah budak cerdik. Tapi dengan sebab dia guna cerdik dia tak pandai tu, membawa kepada hancur hidup dia. Hidup buah doa sampai kon penuh dalam hidup. Duk dalam dosa tiap-tiap masa, tiap-tiap hari. Benda dia mikir pun dia mikir kat pasal cerdik bijak dia, tapi guna tak pandai cerdik bijak. Hak kita naknya cerdik bijak mari guna kepada agama, kepada cara hidup. Barulah yang dikatakan dekson ke dekฉลาดni, iaitu cerdik bijak memang ada pada diri dia, tapi guna cerdik di mana. Inilah yang kita nak tengok orang-orang Islam, anak-anak muda, orang dewasa pada masa sekarang ni, yang kita dah harap semoga masa depan akan majunya tepat kita dengan agama. Ambil agama mari tetap depan. Barulah lepas pada tu kita bina sendiri, nak bina politik, bina ekonomi, bina kesihatan, bina semua yang kita nak, iaitu ambil agama mari letak di depan. InsyaAllah kita gilah jauh setakat mana kita tidak akan sesat. Itulah yang dikatakan Nabi wayak jamin, katanya lan tadillu abada, kamu tidak akan sesat buat selama-lama. Kalau bosannya kita tak ambil agama mari tak depan, patut kau duk bina, duk mikir, kadang-kadang mandi dalam seluk, mandi dalam jam. Tuai duk mandi dalam seluk, pada goyak katanya nak cuci, nak basuh, walaupun guna sabun molek setakat mana pun, tapi duk pergi bilah dengan seluk, dengan jar juga, nak pergi cuci macam mana. Itulah bandingnya yang kita kena basuh masyarakat kita pada hari ini. Ambil ajaran agama dan marilah kita pakat. Jadi kita ni sepakat belaka, pakat nak beki pergi kepada satu tujuan, iaitu nak kepada Allah Ta'ala redha dalam hidup kita. Berjaya di dunia, insya-Allah akan berjaya juga lepas pada mati. Kita rasa puas hati apa yang kita dah kerja di atas muka dunia dengan bina kebaikan. Marilah kita pakat-pakat royak kepada diri kita sendiri, kaum kerabat, orang kampung, masyarakat, negara dan dunia. Marilah kita pakat kelik kepada agama. Learning boleh katakan setiap agama pakat royak belaka, katanya dia nak jaya kena pakat kelik kepada agama. Walaupun agama mereka dipenuhi dengan syirik, khurafat, benda-benda tak kena, tapi nak ayat katanya setiap agama tu, setiap negara lah ni pakat royak katanya kena kelik kepada agama. Sebab dunia lah ni dipenuhi, dikerapkan oleh kuasa-kuasa yang bukan berbentuk agama. Dan dalam Islam tidak adanya perbezaan ataupun pengasingnya di antara agama dengan politik, agama dengan cara hidup. Dengan sebab semua yang kita hidup ni, kita kena guna saya agama menjadi lernya kita, menjadi daging darah kita, barulah hidup kita tak sesat dan kita rasanya setiap perkara yang kita buat Allah Ta'ala akan kira dengan kita. Sempena dengan kita menyambut ataupun kita sudah pun melalui 3 hari tahun baru. Memang tahun baru yang dikatakan Qamariyah dan Syamsiyah. Qamariyah bahasa bulan, orang Islam guna bulan untuk menentukan bulan-bulan ataupun untuk menentukan ibadat tertentu. Orang
Islam guna juga matahari. Berarti kita semaya setiap hari 5 waktu ni guna matahari. Kita puasa guna bulan. Bukan arti katanya pi mai yang orang duduk celom-celom, hak duk celom-celom tu, hak tu tak penuh. Hak tu sesat dulu lagi. Duk celom-celom dengan countdown iaitunya bila nak hilang. Lepas tu duk buat maksiat dan sebagainya. Dan Islam yang suruh kita syukur. Sebab apa? Sebab matahari beredar ataupun dunia bermusim keliling matahari, bulan ada keliling dunia, menjadi satu petanda ayat katanya kuasa Allah, dan boleh kita syukur kepada Allah. Kedua-duanya adalah makhluk Allah Ta'ala kedua. Sebab tu mari kita muhasabah diri kita. Umur sudah pun tua, kita sudah pun habis umur kita, khasikit pergi kepada mati. Marilah kita pakat royak kepada kita sendiri katanya, umur yang masih ada lagi, yang kita tak tahu bila Allah Ta'ala nak cabut roh daripada tubuh badan kita. Tapi kita naknya bina kebaikan, สร้างคุณงามความดีให้ดีที่สุดในชีวิตเรา สร้างคุณธรรม hak itulah yang kita nak, insya-Allah, dengan sunatan kebaikan, amal ibadat yang sahih, akidah yang betul, dan cara hidup yang penuh dengan syariat Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan syurga yang Allah akan tandakan kepada kita semua sebagai akhir yang Allah Ta'ala firman-Nya, u'iddat lil muttaqin, disediakan syurga itu bagi orang-orang yang bertakwa. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimati min kulli dhanb fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullah wa usikum wa iyaya bittaqwallah faqad faza al-muttaqin. Hadirin sidang Jumaat yang dikasihi sekalian, sebagai satu pengajaran ataupun satu bagian yang kita boleh ambil daripada hadis Nabi SAW yang selalunya kita dengar, dan dalam khutbah yang kedua ni sebagai tazkir, peringatan kepada kita, yang Nabi royak uslub hadis Nabi ni super, tapi akhir dia tak super. Nabi katanya, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifah, wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Artinya, sesiapa yang beriman dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia muliakan tetamu dia, iaitunya kemajiran kita. Kita kena mulia kepada dia, take care dia, jaga dia baik-baik. Nabi royak lagi, sesiapa yang beriman dengan hari akhirat, dengan Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia kecek perkara baik. Falyaqul khairan, sebutlah perkara hak molek, hak baik, hak sedap dengar. Kalau nak tak boleh sebut benda hak tak molek, tak boleh sebut benda molek. Kalau nak ada cita-cita nak sebut benda hak tak molek, maka falyaqul khairan aw liyasmut. Sebut benda molek tak boleh, maka duk dia. Duk dia itu berarti kita selamat daripada kesalahan, kesilapan. Terutamanya lidah kita memang lidah yang tidak bertulang, tapi kadang-kadang dia lebih tajam daripada benda-benda yang tajam. Nabi royak juga di dalam hadis yang sama, iaitunya suruh kita memuliakan jiran dia, iaitunya
falyukrim jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarahu, iaitu suruh kita buat baik dengan jiran-jiran kita, orang di keliling kita. Sampai kau di zaman Nabi dahulu, orang Yahudi duduk di keliling rumah Nabi. Belum daripada nak ada suntik sanya di antara Nabi dengan orang-orang Yahudi, orang Yahudi duduk di keliling rumah Nabi, ada depan, ada tepi. Nabi buat baik. Nabi sampai pergi ziarah orang-orang Yahudi. Ini ayat katanya mulianya Nabi. Dia tak ada kira katanya mung agama lain, maka aku tak ada kepadamu. Bahkan Nabi pergi ziarah dia, Nabi tanya khabar dia, Nabi buat baik. Sehingga makin ni yang Aisyah radhiyallahu anha buat makin ni, kita tanya Nabi nak pergi kepada siapa makin ni? Kepada sedekat-dekat jiran. Nabi royak katanya aqrabu minna baban. Atau kama qala, Nabi royak katanya orang yang paling dekat sekali pintu dia dengan pintu kita. Tiba-tiba Siti Aisyah buka pak, dia dapati rumah orang Yahudi yang paling rapat sekali pintu dia dengan pintu rumah Nabi. Siti Aisyah buka di rumah orang Yahudi. Nak ayat katanya kebaikan yang kita buat bukan arti pilih orang tu orang ni, agama tu orang, bahkan semua adalah manusia belaka, hamba Allah Ta'ala belaka, anak cucu ada belaka. Cuma orang kafir yang tak faham Islam, sebab itulah dia ditipu oleh tok nenek dia sampai ke hari ni. Maka tugas kita sebagai orang yang faham Islam, nak buat macam mana nak jadi orang Islam, faham molek-molek Islam dia, amal dengan agama dia. Orang kafir yang tak faham, mari kita masuk, mari faham Islam, mari memeluk agama Islam. Kalau ini barulah dikatakan lepas tugas tanggungjawab kita. Kalaulah kita kenal orang-orang kafir, orang Sia, dari arti katanya tempat kita orang Sia, orang Cina, kita tak royak walaupun sepatah, walaupun ruangannya dia kadang-kadang kita boleh royak. Nak makan gapo, nak main gapo, kadang-kadang dia jadi lugno kita boleh sang dia. Tapi apa soalannya di dalam hidup kita ni, apa boleh, apa tak boleh kita seru dia kepada agama. Apa kita tak royak walaupun sepatah. Nabi kecut hati apabila tengok orang kafir mati saja, kecut hati Nabi. Dia orang yang duduk sekali dengan dia boleh jumpa dengan Nabi, tapi dia mati dalam keadaan tidak ada la ilaha illallah. Inilah, mari kita pakat partner cara hidup kita, insya-Allah orang-orang Islam akan bersatu dan orang kafir pun insya-Allah akan faham agama Islam, mengikut takdir Allah, dan Allah Ta'ala beri hidayah kepada mereka insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala nabiyyina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat الأحياء منهم والأموات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وأهلك الكفرة الملحدين يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.